Salam sejahtera kepada Puan Nur Hazen binti Umar. Tajuk untuk present pada hari ini adalah Tamadun India. Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar dana yang bererti beragama. Manakala daripada kata dana ini pula muncul kata madana serta tamadun yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan, perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya dari kata tamadana, itulah lahirnya perkataan tamadun. Walaupun perkataan tamadun yang digunakan pada hari ini merujuk kepada suasana kehidupan yang maju dari segi fizikal dan moralnya. Namun, oleh kerana ia berasal dari kata dasar dana yang bererti agama, maka sudah tentu maksud sebenar tamadun itu berkaitan dengan keagamaan juga. Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah civilization dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, madana umran dan hadara dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan definisi yang berbeza. Pencapaian tamadun lembah Indus mencapai satu tahap tamadun yang tinggi termasuk bidang pertanian, pertukangan dan organisasi. Mahir dalam perancangan bandar dan peratusan kesihatan. Aktiviti pertanian dan peternakan adalah aktiviti utama. Budaya Indus mula merosot dengan kedatangan kaum Aryan pada sekitar tahun 1500 sekitar Masihi, yang dengan itu muncul peradaban baru di barat laut India. Pada zaman Vedic, pada tahun 1500 hingga 500 sekitar Masihi, penghijraan masuk bangsa Aryan. Berlaku pertumbungan budaya dengan penduduk tempatan yang melahirkan budaya Indo-Aryan. Orang-orang Aryan telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda dan kitab yang terawal ialah Rig Veda. Peradaban Indo-Aryan banyak menyumbangkan elemen-elemen spiritual. Zaman Maurya 321 hingga 185 sekitar Masihi. Sejarah zaman Maurya bermula sistem pemerintahan bercorak empire. Kegemilangan dalam banyak bidang termasuklah keagamaan, budaya dan Jainism. Peristiwa penaklukan Kalinga telah menyebabkan Asoka Piyadasi memeluk agama Buddha. Muncul kitab Atra Sastra iaitu teks tentang kerajaan dan ekonomi. Zaman Gupta 300 hingga 600 sekitar Masihi dikenali sebagai zaman klasik atau zaman keemasan. Chandragupta I, Samudragupta dan Chandragupta II merupakan raja-raja yang terkenal dalam dinasti Gupta. Banyak rekaan dan temuan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, logik, matematik, astronomi. Wilayah kedudukan geografi. Benua kecil India terletak di antara Laut Hindu dengan pegunungan Himalaya. Wilayah ini meliputi kawasan seluas 2534175 km persegi, yang itu lebih kurang sama dengan keluasan keseluruhan Europe kecuali Rusia. India boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang besar, iaitu utara dan India Selatan. Sempadan yang memisahkan di antara dua utara dan selatan ialah pegunungan Vindhya. Sesuatu yang menarik tentang tamadun ini ialah kedudukan yang bersebelahan dengan tamadun Parsia dengan sebelah barat. Bahagian di timurnya pula disempani oleh tamadun Cina. Keadaan geografi boleh dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan budaya masyarakat India Utara dan India Selatan agak berbeza. Ia berbeza dari segi rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan-amalan agama. Ciri-ciri tamadun India. Kelahiran tamadun India. Ianya bermula dari benua India yang berbesar di lembah Sungai Indus. Berkembangnya meliputi aspek agama dan falsafah, seni dan budaya.
antara tamadun tertua di dunia. Kepercayaan tamadun India mempercayai satu tahap tamadun yang tinggi dalam bidang pertanian, pertukaran dan organisasi, mahir dalam perancangan bandar, perubatan tradisional, kesihatan. Aktiviti pertanian peternakan adalah aktiviti utama. Kita tengok sistem keluarga. Okey. Tujuan berkeluarga masyarakat Dravida berkeluarga adalah untuk mendapat teman sokongan dari fizikal dan rohani serta mendapat zuriat ataupun keturunan mengamalkan sistem keluarga bersama yang mana keanggotaan berdasarkan lelaki yang seketurunan. Okey, madam. Kita pergi ke sistem rasta. Okey, sistem kasta satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. Lazimnya sistem jati ini dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu, tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menyampaikan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. Okey. Okey, madam. Jadi sistem ini membahagikan, sistem kasta ini membahagikan masyarakat kepada 5 kelas sosial iaitu Brahmin. Brahmin adalah golongan pendidik. Lepas tu Brahmin juga seorang golongan intelek dan ahli agama. Keduanya Kshatriya adalah pemerintah, pentadbir dan tentera. Ketiga Vaishya adalah pedagang dan penyaga. Keempat Sudra iaitu buruh dan petani. Kelima Pancama dan juga Candala iaitu golongan murtad dan dibuang daripada warna. Sistem jadi pula iaitu sistem yang berasaskan kesatuan sekerja dan tidak mempunyai hierarki sosial. Okey, madam. Sistem ini, sistem kasta ini, sorry madam, tapi sistem kasta ini masih diikuti pada masa ini. Terdapat kedengaran saya madam sebab kadang-kadang kalau orang India berkahwin, ibu bapa tunang ataupun ibu bapa tunang, mereka selalu dia orang nak kahwin, dia nak dalam family kasta yang sama. Sebabkan saya tak tahu kenapa sebabnya dan saya personally kepada saya tak suka sebab sekarang dah 2021, takkan orang lagi mengikutkan sistem ini. Jadi yang seperti kita boleh kata orang yang kasta rendah pada masa kini bukanlah bukan dalam level yang terlalu rendah dan juga kasta yang orang atas, orang yang tinggi bukan juga tinggi sangat. Mereka sekarang ni mereka dah ada dalam level yang sama, madam. Jadi walaupun kasta yang rendah ada juga yang dah bersuccessful dalam hidup dia juga mungkin menjadi seorang engineer, seorang doktor, seorang peguam, dan juga kasta yang tinggi juga mungkin berkurang dengan taraf yang kasta yang rendah pada masa kini. Jadi personally dengan saya tak beberapa setuju dengan sistem kasta ini pada masa kini. Tapi malangnya orang masih ikut juga. Okey. Kita pergi ke kedudukan wanita dalam masyarakat Indo-Arya.
Okey, madam. Pada zaman Veda awal, kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesamaan seperti kaum lelaki. Mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Selain itu, mereka juga diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Namun begitu, pada zaman Veda kemudian dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India, pergerakan reformasi Hinduism telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita terhadap pihak British supaya ia dapat dihalang atau ditetepikan dengan melulas undang-undang dan kerjasama pergerakan. Okey, jadi kedudukan wanita dalam masyarakat Dravida pula. Pada zaman Sanggam di masyarakat Dravida, kaum wanita diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India sama seperti masyarakat Indo-Arya. Namun sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati, disanjungi dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. Kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas zaman Sanggam. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertarungan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. Okey. Okey, madam, saya rasa itu sahaja